Assalamualaikum dan salam suka untuk semua. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM meletak sasaran untuk menguasai pentas bola sepak Asia Tenggara dan mencabar di benua Asia. Fokus itu diletakkan pada induk berkenaan menerusi fasa kedua tindakan strategik peta Hala 7 F13 2023-2026 yang akan dilancarkan Sabtu ini. FM juga dijangka membentangkan pencapaian fasa 1 selain memperincikan perancangan untuk fasa kedua. Pelan kedua tindakan strategik F30 23-26 memfokuskan untuk menguasai ASEAN dan mencabar Asia dalam bola sepak. Itu yang keduanya, pelan strategik kedua. Peta Hala 7 F13 dengan tempoh 12 tahun dibahagi kepada 3 pelan tindakan strategik. Fasa pertama bermula dari 2019 hingga 2022, fasa kedua dari 2023 hingga 2026 dan fasa ketiga dari 2027 hingga 2030. Pelan pertama tindakan strategik 2019-2022 untuk membina asas yang kokoh dari sudut tabik urus, pertandingan dan pembangunan modal insan. Kejohanan skos Piala Malaysia East, pemain wanita negara Rachel Arnold mara ke saingan suku akhir selepas mengatasi rakan senegara Aira Azman pada pusingan kedua yang berlangsung di Seremban, Negeri Sembilan petang tadi. Pemenang pihak gangsa Commonwealth Birmingham itu menang 11-6, 10-12, 11-8, 5-11 dan 15-13 dalam tempoh 57 minit. Rachel yang juga pilihan kelima kejohanan mengakui menerima tentangan hebat sebelum mengesahkan kemarahan. Intense and crazy. Ira's a good player, so I really had to keep up with her and try to, play my game and try to stick to my game plan. I knew she's good with her hands, so I sort of have to stay focused throughout the whole match, which was quite hard, I thought. Rachel bakal berdepan tugas getih esok apabila dijadualkan menentang Farida Muhammad dari Mesir yang juga pilihan kedua kejohanan di peringkat suku akhir. Sementara itu, seorang lagi pemain Malaysia yang pernah berada di ranking kelima dunia, Lau Wee Won terkandas seawal pusingan kedua selepas tewas kepada Farida Muhammad. Wee Won yang berusia 33 tahun itu nyata sukar menyaingi ketangkasan dipamerkan wakil dari Mesir itu. Beliau tumpah 3-11, 0-11 dan 4-11. Atlet luncur ais negara Arif Rashdan Fazli memilih Kuwait untuk mengembangkan karirnya dalam bidang kejurulatihan. Pemenang pingat emas Sukan C Kuala Lumpur 2017 itu menerima kontrak bersama Kuwait Winter Games Club Ice Ring yang akan diperbaharui setiap 3 bulan. Bersamaan budaya dan agama antara faktor Arif memilih negara Timur Tengah berkenaan. Kuwait juga kini dalam proses melahirkan atlet luncur ais bagi menghadapi Tamasya Sukan Musim Sejuk Asia Arab Saudi 2029. 2029 Saudi Arabia punya ASEAN Winter Games. Sebab diorang akan host ASEAN Winter Games. Jadi saya rasa diorang dah mula untuk take steps untuk getting a new goal maybe untuk negara Middle East. Hari sebelum ini mengikuti kursus kejurulatihan kelolaan Majlis Olimpik China di Beijing dan kursus kejurulatihan rasmi di Australia. Beberapa pasukan termasuk 3 pasukan baharu bakal berentak merebut trofi kejohanan rugby Cobra 10 sebelah edisi ke-50 yang dijadual berlangsung di Selangor pada Sabtu dan Ahad ini. 3 pasukan baharu itu ialah Pakuranga United Rugby Club dan Palmerton's North Boy High School dari New Zealand serta Port Moresby Queens dari Papua New Guinea. Presiden Kelab Rugby Cobra Daryl Sinapa memaklumkan pengajuan IC kali ini mendapat kerjasama beberapa pihak swasta. So after the tournament is done and completed, we will submit our report and we will also then show them the full costings of it and then we'll leave it to the discretion of Wabiana and the team to then see what the grant. Beliau ditemui media selepas manja perasmian kejohanan bersama penaja di Selangor. Selain Malaysia, kejohanan turut disertai pasukan dari Fiji, Singapura, Afrika Selatan dan Australia.
Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur mensisihkan peluang untuk berada di puncak Liga selepas tunduk 1-4 ke atas Chelsea di laman sendiri. Pertemuan berlangsung di Stadium Tottenham Hotspur itu menyaksikan pasukan tuan rumah tempang selepas dua pemainnya dikenakan kad merah. Spurs bagaimanapun belum cemerlang meledak gol saat minit ke-6 melalui pemain sayap Kulusevski. Tindakan pertahanan Spurs, Sergio Romero yang mengasari Enzo Fernandez dalam kotak penalti pada minit ke-30 mengundang padah selepas beliau dikenakan kad merah. Chelsea yang diadakan sepakan penalti berjaya menyamakan kedudukan hasil jaringan Cole Palmer. Hasrat pasukan tuan rumah memburu gol kedua bertambah sukar pada babak kedua selepas pemain pertahanan Ionoma Udogie dilayangkan kad kuning kedua. Penyerang Chelsea Nicholas Jackson memanfaatkan sepenuhnya kelebihan ini dengan meledak hat-trick masing-masing pada minit ke-75 dan di masa kecederaan. Spurs kini berada di kedudukan kedua Liga mengumpul 25 mata manakala Chelsea memungut 15 mata untuk berada di tangga ke-10. Bintang tenis wanita Poland Iga Swiatek menjulang trofi saingan final WTA selepas mengatasi pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula. Kejayaan ini membolehkan beliau merampas kembali takhta nombor 1 dunia yang semula ini dikuasai Aryna Sabalenka dari Belarus. Swiatek yang juga pilihan kedua kejohanan tampil cemerlang menguasai set pertama, seterusnya menang mudah 6-1. Pemain berusia 22 tahun itu kekal konsisten pada set berikutnya untuk meraih kemenangan 6-0 sekaligus mengesahkan gelaran dalam tempoh 59 minit. Kemenangan ke-17 dalam kerjanya itu memuaskan Swiatek menambahkan musim sebagai pemain nombor 1 dunia untuk tahun kedua berturut-turut. Sabalenka merampas gelar nombor 1 dunia daripada Swiatek semasa saingan terbuka Amerika Syarikat pada September. Sekian sahaja RTM Matchclick dan berita perdana dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Nazif Ahmad Syukri, Mesin Badani, TK Perpaduan Penuhi Harapan. Assalamualaikum dan salam suka untuk semua.